Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Selamat pagi dan saya harap semua pelajar sihat sejahtera. Okey, untuk kelas seterusnya, bagi topik seterusnya kita akan dah masuk ke tajuk baru ataupun bidang baru dan juga chapter baru ya. Okey, kita tengok di sini. Okey, bidang yang kedua adalah berkaitan dengan bahasa dan seni visual. Okey, awak boleh tengok dekat sini bahasa seni visual terbahagi kepada dua, iaitu satu unsur seni dan juga prinsip rekaan. Elemen yang terdapat dalam unsur seni adalah garisan, okey sini, kemudian ada rupa, ada bentuk, ada jalinan, ada ruang dan juga warna. Okay, kemudian prinsip rekaan pula terbahagi kepada harmoni, kontra, penegasan dan kepelbagaian. Jadi, untuk bahagian bahasa dan seni visual ni, awak akan belajar dua bahagian. Satu berkaitan dengan unsur seni dan satu lagi berkaitan dengan prinsip rekaan. Dalam unsur seni, awak akan belajar tentang garisan, tentang rupa, tentang bentuk, tentang jalinan, ruang dan juga warna. Manakala dalam bahagian prinsip rekaan, awak akan belajar tentang harmoni, kontra, penegasan dan juga kepelbagaian, imbangan, kesatuan, irama dan pergerakan. So, setiap satu tu akan masuk dalam topik-topik yang tertentu. Okey, kita tengok dekat seterusnya. Tajuk 2 kita pada hari ini adalah berkaitan dengan garisan. Okey, apa itu garisan? So, kalau kita macam saya sendiri bila saya sebut garisan, apa yang berada dalam fikiran awak? Awak akan nampak mungkin satu contoh kalau kat tepi sini awak akan nampak satu garisan yang berbentuk seperti ni. Ini garisan cikgu. Oh, dia tak lurus, dia singit-singit. Mungkin ini pun garisan juga cikgu. Dia lurus sikit. Okey, jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan dalam garisan dengan dalam unsur seni? Okey, awak cuba tengok dekat sekeliling awak. Dapatkah anda melihat garisan? So, kalau awak tengok dekat sekeliling awak, kiri awak, kanan awak, mesti awak akan nampak apa sahaja dalam bentuk garisan. Okey, dalam garisan lurus ataupun tidak lurus. Okey, jadi bolehkah awak nyatakan jenis-jenis garisan? Cikgu, garisan tu ada banyak jenis ke? Yes, garisan ada beberapa jenis. Jadi apa dia jenis garisan? Dan daripada garisan, untuk pengetahuan awak, daripada jenis garisan itu juga akan membentuk pelbagai jenis rupa. Okey, mula-mula di garisan dulu tau. Okey, mula-mula di garisan, kemudian selepas garisan itu, okey, awak boleh tengok di sini. Boleh tengok kat sini Garisan dapat menghasilkan pelbagai jenis rupa, jalinan, bentuk dan ruang. Okey, so dia akan start dengan garisan dulu. Mula-mula garisan, lepas tu daripada garisan dia akan jadi rupa, daripada itu kemudian akan jadi jalinan, kemudian akan pergi ke bentuk dan kemudian akan pergi ke ruang. Okey. So kita akan pergi setiap satu topik Alright. So kita tengok dekat sini. Apa yang dimaksudkan dengan garisan? Okey, garisan itu adalah kesan, okey, dekat sini awak nampak kesan titik yang bergerak dihasilkan dengan menggunakan sesuatu alat atau media yang bermula daripada satu titik permulaan merentasi sesuatu kawasan. Okey, kemudian jenis garisan pula. So yang ini adalah definisi. Ini maksudnya awak kena ingat maksud garisan ini. Okey, yang ini saya nak awak tulis dekat dalam buku tulis. Dalam buku nota Okey, kemudian jenis garisan. Garisan dia ada pelbagai jenis sifat dan identiti yang tersendiri dan memberi maksud yang berbeza. Okey, awak tengok dekat sini. Yang pertama ni, okey, dekat sini, ini garisan dia nipis. Okey, garisan dia, maksudnya kalau awak buat tulis, macam contoh saya buat tadi kan, macam ni. Okey, ini garisan nipis. Okey, kalau garisan tebal yang dekat sini pula, dia garisan dia lebih tebal. Awak sendiri faham kan maksud nipis dan juga tebal. Kemudian yang ini garisan dia bersudut. Okey, dia ada bentuk. Kemudian yang ini garisan terpancar. Okey, yang ini garisan putus-putus. Kemudian ini garis melengkung, garis berlingkar dan garis beralun. Jadi secara nyatanya, secara faktanya, awak perlu tahu bahawa jenis garisan ni ada 8 dan setiap satu tu bentuknya berbeza. Jadi awak perlu ingat. Okey, ini juga saya nak awak tulis dalam buku nota. Ada jenis garisan. Okey, ada satu,
ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. Okey, ini dalam buku nota Okey, kemudian kita tengok kat sini. Contoh garisan pada alam semula jadi. So, alam semula jadi maksudnya apa yang Allah jadikan, apa yang Tuhan telah jadikan. So, bila awak tengok pada pokok, dekat pokok, contoh pada daun itu sendiri. Contoh kalau saya lukis gambar daun Kalau ini adalah gambar daun, di tengah-tengah itu adalah garisan. Okey, di alur dia tu pun itu adalah garisan. So, itu yang dimaksudkan pada alam semula jadi. Ni contoh pokok buluh. Pokok buluh ada garisan tebal, ada garis halus. Kemudian dekat daun tu sendiri ada garisan halus. Okey, yang ini di buah pokok apa ni? So, kat sini ada garisan terpancar. Di siput ni garisan berlingkar. Okey. So, pada objek buatan manusia, contoh pada KLCC ni apa ni? Kita panggil ni apa ni? Belengkar. Melengkung. Okey, ni garis lurus nipis. Yang ini pun juga garis lurus nipis. Okey, kalau garis pada karya seni visual. Karya seni visual ni maksudnya adalah hasil seni yang dihasilkan oleh pereka-pereka seni halus ataupun seni Malaysia. Tak kira dah siapa. Contoh kalau awak sendiri melukis. Dalam lukisan awak, contoh kalau saya kalau saya melukis, contohnya saya lukis ini. Cikgu lukis apa? Saya lukis orang lidi. Okay, di gambar orang lidi ni ada tak garisan? Ada garisan? Yes. Tangan ni garis. Yang badan dia ni pun garis. Ini kaki dia pun garis. Dan muka yang bulat ni pun bentuk garisan. Garisan apa? Ini garis melengkung. So, setiap seni visual ataupun karya seni yang dihasilkan itu, setiap satu tu sendiri ada dia punya garisan. Contoh yang ini yang dihasilkan oleh Ismail Abdul Latif. Ni dia punya tajuk dia dia membuat hasil seni akrilik dekat atas canvas. So, dia ada garisan putus-putus, dia ada garis halus. Okey. So, yang ini lambang apa? So, dekat logo ini ada garisan tebal. Okey, kemudian yang di sini, ini apa nama dia? Ini tika mengkuang. Okey, dekat tika ni ada bentuk garis zigzag ataupun kita kata garis apa tu? Bersudut. Alright. Okey. So, untuk menghasilkan garis ini, kita ada pelbagai alat yang boleh kita hasilkan. Kita boleh gunakan pensel, kita boleh gunakan arang, kita boleh gunakan pen, boleh guna marker pen, boleh guna berus dan guna crayon. Dan setiap alat untuk menghasilkan garisan ini akan menghasilkan hasil yang berbeza. Sebab maksudnya di sini adalah bergantung kepada bentuk mata alat yang kita gunakan itu. Contoh macam saya sekarang ni, saya gunakan pen media ini ataupun pen drawing pad ini. So, dia punya mata yang saya pilih tu adalah halus. Berbeza kalau contoh saya gunakan mata yang lebih tebal. Okey, contoh saya guna tebal kat sini okey. So, jadi dekat sini garisan yang saya hasilkan tu jadi garis tebal. Sama juga kalau kamu menggunakan alat atau media yang berbeza. So, hasilnya tu akan jadi berbeza. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Apa fungsi garisan? Kenapa kita kena tahu garisan itu? Garisan ni, dia hasilkan dalam karya seni ada pelbagai fungsi dia. Sebab daripada garisan ini akan menghasilkan rupa. Dan daripada garisan ini akan menghasilkan jalinan. Dan daripada garisan ini akan mewujudkan ruang. Dan dari garisan ini akan menghasilkan bentuk. Serta daripada garisan ini akan menghasilkan ton warna yang berbeza. Dan daripada garisan akan mewujudkan struktur untuk mewujudkan satu bentuk. Okey, jadi fungsi garisan ini saya juga nak kamu tulis dalam buku nota. Okey. Fungsi ini. Okey, kemudian teknik penghasilan garisan. Okey, untuk teknik ni ada pelbagai. Garisan boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik. Setiap teknik tu dia punya hasil dia berbeza. Contoh teknik capan, ada teknik canting, ada teknik titik. Titik ni maksudnya
dalam hasil titik tu, okey, contoh macam ni, dia akan buat titik. Dan daripada titik ni, dia akan menghasilkan satu garis. Mungkin garis lurus, mungkin garis tebal, mungkin garis lengkung. Okey. Kemudian teknik collage. Okey, teknik jahitan, teknik anyaman. Alright. Okey. So, selesai untuk tajuk garisan. So, saya ulang semula tajuk-tajuk yang perlu awak tulis dalam buku nota ya. Okey, yang pertama tadi sekali definisi garisan, kemudian jenis garisan, okey. Kemudian okey, fungsi garisan. Okey, fungsi dia. Untuk nota ni, untuk bagi mudah sebenarnya, awak boleh buat dalam bentuk mind mapping ataupun peta minda. Okey, contoh ya, saya buat kat sini. Saya tunjukkan contoh. Awak tulis fungsi garisan. Okey, awak buatlah garisan macam ni. So jimat awak punya buku kan? Okey. So awak contoh yang pertama, rupa, hasilkan rupa. So gambar ni awak tak payah lukis. Awak cuma buat nota dia sahaja. Okey. Kemudian teknik penghasilan garisan ni juga awak buat dalam buku nota. So gunakan teknik macam ni. Ikut kesesuaian buku awak. So gambar seperti yang saya sebut tadi, gambar awak tak perlu lukis. Okey, kemudian selepas selesai awak buat nota ni, saya nak awak buat tugasan di dalam Google Classroom. Okey, saya dah hantar tugasan dekat dalam Google Classroom. Semua masuk dalam Google Classroom. So, pada yang tak ingat password, boleh rujuk pada saya. Okey, itu saja untuk pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti.